الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pimpinan masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas rahmat serta petunjuk daripadanya. Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik, dan kita baru sahaja sama-sama dapat mendirikan solat maghrib secara berjemaah, dan kita kekal dalam masjid ini. Jangan lupa niat beriktikaf padanya di samping sepanjang masa dan waktu Isya kita isinya dengan majlis zikir atau majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Majlis yang padanya para malaikat bersama dengan orang-orang yang sedang dalam menuntut ilmu, serta malaikat mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah serta keampunan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak kelewatan untuk saya ucapkan salam Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin kerana masih dalam bulan Syawal, sebab trend dan fenomena masyarakat kita ni, kalau 30 hari Syawal, 30 harilah raya. Tak, walau macam mana pun saya ungkapkan dengan kalimah taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal-amal ibadat kita yang dikira amal-amal yang soleh sepanjang Ramadan baru-baru ni, insya-Allah, sehingga mencapai kepada maksud dan tujuan dengan kewajipan berpuasa padanya, membina dan melahirkan generasi yang bertakwa. Moga-moga kita tergolong kalangan orang-orang yang bertakwa. Bukti dan tanda kita orang-orang yang bertakwa ialah mengambil perjalanan segala titah perintah Allah dalam Al-Quran dan mengambil pengajaran dan perjalanan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memilih-milih pada perintah dan juga panduan yang disampaikan padanya. Beriman kepada seluruh dan beramal dengan menyeluruh. Maka itu bukti tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Justru dalam untuk kita mencapai kepada suatu nikmat, istiqamahnya kita ataupun kekuatan dan tenaga yang berterusan dalam menjiwai sifat orang-orang yang bertakwa itu, kita mengambil panduan-panduan, peringatan dan amaran daripada Allah. Terutamanya pada malam ini saya nak mengajak kita ambil dan renung satu perintah Allah yang bersifat amaran, yang sekaligus menyedarkan kita dan menjadikan ia satu kebenaran bila kita lihat dengan apa yang berlaku pada hari ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda wallazina asyraku. Yang bermaksud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati ada golongan manusia yang begitu keras menentang orang-orang yang beriman. Mereka itulah kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Boleh dirujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 82. Daripada sini kita dapat menyaksikan benarnya apa yang telah dinyatakan Allah.
Ayat ini turun lebih kurang 1440 tahun yang lalu. Lebih kurang, tak tepat pun tapi lebih kurang. Yang mana berlalunya penurunan Al-Quran ini sudah pun 1400 tahun lebih yang lalu. Dan ianya menjadi satu kebenaran. Apabila kita menyaksikan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, bermulanya di kota Mekah, kemudian berhijrahnya Nabi ke Madinah, dan sepanjang riwayat hidup Nabi, sepanjang hayat hidup Nabi, maka itulah yang kita dapati yang diceritakan dalam Quran dan juga dalam sirah, bahawa penentangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik terhadap Nabi SAW benar-benar berlaku. Dan ianya bukan hanya penentangan terhadap Nabi SAW, tetapi juga terhadap kalangan orang-orang yang beriman. Benarlah apa yang dinyatakan tadi, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, kamu akan dapati wujudnya golongan manusia yang menentang keras. Maksudnya permusuhan yang begitu besar. Permusuhan yang begitu besar terhadap Rasulullah dan para orang yang beriman. Mereka itulah kalangan al-Yahud dan juga kalangan al-Musyrikun. Dan mereka ini termaktub dalam ayat yang kita baca tiap-tiap kali sembahyang. Dalam suratul Fatihah kita baca tiap-tiap rakaat sembahyang kita. 17 kali sehari. Paling-paling komang, orang Terengganu kata, paling-paling kurang. Pasal 17 kali itu bermaksud 17 rakaat. 17 rakaat bersamaan 5 waktu sembahyang kita. Namun kalau kita solat sunat setelah Ramadan baru-baru ni, lagilah banyak solat sunat kita. Qiyam pada bulan Ramadan, ada yang tempat tu masjid dan surau buat 8 rakaat tarawih. Ada yang masjid dan surau tu buat 20 rakaat tarawih. Jadi setiap bilangan rakaat itu adanya dibaca suratul Fatihah. Namun pada suratul Fatihah diulang kalimah ayat perintah Allah berkenaan dengan golongan al-Yahud dan juga al-Musyrikun ini. Di mana pada hujung ayat surah Al-Fatihah kita minta berlindung dengan Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Mereka itulah dua kelompok yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Kita minta berlindung dengan Allah supaya dijauhkan termasuk golongan al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah ke atas mereka. Siapakah mereka? Haulai minal yahud wan nasara. Mereka itulah daripada kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni orang-orang Kristian. Yang kedua, kita minta berlindung termasuk waladdallin, mereka orang-orang yang sesat. Siapakah mereka orang yang sesat? Ulama tafsir menyebut haulail musyrikun. Mereka itulah orang-orang musyrik yang melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi daripada ayat ini kita mendapati bahawa benarnya apa yang dinyatakan Allah Ta'ala ini, mereka golongan yang menentang keras Islam dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk Rasul akhir zaman Muhammad SAW, dan juga mereka yang menyambung perjuangan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Termasuklah selepas kewafatan Rasulullah tidak ada lagi Nabi, melainkan mereka para orang yang beriman, bermula di kalangan para sahabat. Mereka lah orang-orang yang disebut Khulafa'ur Rasyidin, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian bersambung dengan zaman khilafah yang selepasnya. Jadi mereka itulah orang-orang yang beriman secara menyeluruhnya. Dan hal inilah yang kita nak ambil satu perjalanan. Dalam saat kita nak mengambil
kehangatan di bulan Syawal ini. Masyarakat kita hangat dengan jamuan raya, hangat dengan lemah dan rendangnya lagi, nasi minyaknya, nasi dagingnya, nasi Arabnya, macam-macam juadah. Dah. Itu kehangatan bulan Syawal bagi orang Melayu, jamuan raya. Kita nak ambil kehangatan bulan Syawal dengan kita menyelami sejarah yang berlaku dalam bulan Syawal, yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran, untuk kita ambil perjalanan supaya kita menjadi orang-orang yang tersebut pada suratul Fatihah juga, yang kita minta dengan Allah Ta'ala sebelum kita tergolong, ataupun sebelum permintaan kita dijauhkan daripada tergolong dua golongan kita sebut tadi. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Para ulama tafsir telah menyebut alladzina an'amta alaihim itu siapakah? Iaitulah ulama tafsir menafsirkan Quran bil Quran dengan memetik ayat daripada surah An-Nisa. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itulah permintaan kita tiap-tiap hari dengan Allah Ta'ala sekerap 17 kali. Kita minta kita ni dalam naungan petunjuk Allah pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Mereka itulah kalangan nabi-nabi, kalangan orang-orang yang benar, kalangan orang-orang yang syahid dalam menegakkan kebenaran, dan juga kalangan orang-orang yang soleh, yang konsisten ataupun yang istiqamah dengan ketaatannya itu. Inilah permintaan yang kita mohon dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, proses untuk mencapai kepada matlamat dan juga hakikat itu. Sebab Ramadan ni ibarat kata suasananya macam booster untuk kita. Dapatkan ruh golongan allazina an'amta alaihim, ataupun golongan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang lurus, jalan yang lurus yang diberikan ke atas mereka nikmat, iaitulah kalangan nabi-nabi, orang yang syahid, orang yang benar dan orang yang syahid dalam memperjuangkan kebenaran, dan orang-orang yang soleh. Menepati dengan kehangatan bulan Syawal ini, di mana ada suatu pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa ini. Tapi peristiwa ini panjang kisahnya, saya tak berniat untuk cerita panjang, cuma nak ambil beberapa sudut pandang pengajaran dengan kaitan semasa kita hari ini. Iaitulah apabila, kalau kita perasan, setiap kali munculnya dua hari raya ataupun dua hari besar kita umat Islam, Aidul Fitri, Aidul Adha. Aidul Fitri kita raikan baru ni, kemenangan kita setelah 1 bulan menundukkan nafsu yang liar menjadi nafsu yang jinak, nafsu yang taat, nafsu yang menjiwai ataupun yang berada pada kedudukan menggambarkan seorang hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Namun pada pagi Aidul Fitri, apa yang kita laungkan? Takbir. Kita laungkan takbir, mengagungkan dan membesarkan Allah. Daripada situ kesinambungan kalimah yang membawa kita lagi penghayatan akan rasa ubudiyah, akan rasa perhambaan, dan rasa berkenaan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan kita menyebut kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kalimah ini sering dibaca, diungkapkan kita bila tibanya hari raya. Tambah-tambah lagi kekerapannya
pada Aidul Adha nanti. Sepanjang hari tasyrik, bermula 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Tempoh hari-hari tadi kita melaungkan takbir juga. Kita menyebut kalimah yang sama tiap-tiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sehinggalah sampai 13 Zulhijjah. Jadi apakah yang nak dimaksud ataupun yang nak dibicarakan di sini bila kita melaungkan kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu? Kita nak jelira kalimah ni dalam jiwa-jiwa kita. Yang banyak saya perhatikan dan kita sendiri pun melihat realiti itu berlaku dalam masyarakat kita sekian lama, kalimah itu dilaungkan tidak menyerap masuk ke sanubari. Pasal apa saya yakin berkata demikian? Jika benar kalimah itu menyerap masuk dalam sanubari kita, dihayati dengan sebaik-baiknya, kita sudah menjadi golongan umat yang disebut khairul ummah. Kita juga akan mampu dan layak menyandang kedudukan ummatan wasata. Kalimah ni saya yakin dan saya pernah seringkali sebut dalam siri-siri kuliah, dan para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan seringkali dengar kalimah ini. Sinonim khairul ummah, ummatan wasata. Kerek dengar. Orang Terengganu kata kerek dengar. Acak kali dah dengar. Khairul ummah, sebaik-baik umat. Ummatan wasata, umat yang sederhana, yang mampu mengimbangi dunia dan akhirat seiringan. Yang tampil dengan role model yang terbaik, memenuhi panduan wahyu petunjuk Allah dan panduan sunnah Nabi SAW. Yang mana di sinilah menterjemahkan nilai la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Bagaimana? Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, melainkan Dia. Na'budu, hanya kepada Dia. Illa iyyahu, melainkan Dia semata-mata. Jadi bila kita mengungkapkan kalimah agung ini, kalimah tauhid ini, dia bukan setakat ungkapan. Mesti dihayati dengan penuh penghayatan, diterjemahkan, diterbitkan dengan tindak tanduk perbuatan kita. Teorinya, definisinya, maknanya sedia maklum. Tapi realiti pelaksanaannya, itu yang timbul hal yang berbangkit. Pasal apa saya kata hal yang berbangkit? Jika benar kita benar-benar menjiwai rasa hamba Allah ini, kita akan melaksanakan, menjunjung, menjulang perintah-perintah Allah dalam Quran yang kita baca sepanjang Ramadan baru-baru ni, yang dinamakan amalan bertadarus Quran itu. Kita bukan baca sekadar nak mencapai matlamat khatam Quran, dan kita bukan baca untuk mendapat fadilat pahalanya. Yang sepatutnya dan semestinya kita menjunjung perintah yang terkandung padanya bila sampai masa ayat yang menuntut kita menjunjung perintah itu. Bab inilah yang lompang dalam masyarakat kita. Lebih dalam lagi, lebih jelas lagi bila sampai ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah sebut dengan jelas pada ayat tu. Kita pakat baca bulan Ramadan bertadarus, takkan lalu je baca. Mesti baca nyakuk. Maksudnya biar bila masa baca tu dia nyakuk hati kita. Dibawa kita kepada apa? Tindakan. Ada action. Bukan setakat baca ambil maklum.
Hak banyak berlaku baca ambil maklum. Tapi majoriti baca je ambil maklum belum tentu. Nah, sebab kalau dia ambil maklum, dia akan jadi penghayatan. Dia akan bawa kepada penghayatan. Tapi bila hanya baca lalu, itu masalah yang berlaku pada hari ini. Hukum Allah tidak ditegakkan. Pengharaman arak tidak diusahakan secara bersungguh-sungguh. Pengharaman judi tidak diusahakan secara bersungguh-sungguh. Dua perkara itu pun stepek dah kena atas kepala kita hari ini. Dah, sebut kita lah senang, umum. Kan sebut khusus kan kata pula. Dah, susah juga manusia ni. Takkan Quran ni turun kata ke lembu, mesti kata ke orang lah. Kata ke orang individu hak buat salah tu. Supaya individu buat salah tu reti dan bermuhasabah, supaya menjiwai sifat hamba, menjiwai sifat apa yang diikrarkan itu ditunaikan pada ikrar itu. Ini yang kita nak educate masyarakat, supaya biar dia fikir setahap itu, biar dia faham apa yang diperintahkan Allah dalam Quran setahap itu. Tapi hak yang kita lihat yang banyak berlaku, baca sekadar baca, tapi tak nyakut pada hati, dan dia tak mari tuju ayat itu kepada diri masing-masing untuk mengambil perjalanan kewajipan akan perintah-perintah Allah, yang menjadi suatu perkara yang kalau tak tunai, kita menanggung hutang dengan Allah. Kita menanggung sesuatu tanggungjawab yang tidak tertunai di sisi Allah Ta'ala. Jadi kenapakah perkara ini membelenggu masyarakat, dunia umat Islam dan masyarakat kita? Inilah kesan penularan apa yang disebut atau yang dikatakan doktrin ideologi ke atas dunia umat Islam selepas kejatuhan empayar Islam. Yang kita sedia maklum, empayar Islam yang akhir, yang paling dekat dengan kita 100 tahun yang lalu lebih kurang, iaitulah empayar Turki Osmaniyah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa lama berdaulatnya empayar Turki Osmaniyah? 625 tahun. Nah, kita nak cari pemerintahan Islam hari ini mencecah umur itu susah. Nah, tak sampai lagi tahap umur tu. Nah, tapi empayar Islam ini 625 tahun Turki Osmaniyah. Kejatuhannya ialah tahun 1924 Masihi. Daripada situlah berlakunya fitnah besar terhadap dunia umat Islam secara menyeluruh, dengan berlakunya siri penjajahan yang bukan hanya penjajahan yang bersifat fizikal, tetapi penjajahan pada sudut pemikiran. Bermula situlah dia bersambung, berlarutan secara kecil-kecilan, lama-lama jadi membesar dan seperti barah, seperti kanser. Yang kita lihat kesannya hari ini payah nak berubat. Kalau nyakit kanser level 4, tahap 4, jawab dia apa? Doktor kata atas nasib lah. Dah, nasib baik boleh berubat, sembuh penyakit. Ghalibnya dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, kalau nisbah penyakit kanser tadi. Dah. Jadi kalaulah kedudukan umat Islam hari ini berada pada tahap 4 seperti kanser itu satu bahana yang begitu bahaya kepada kita. Kerana manusia akan duduk di ambang ataupun di hujung tanduk, seperti telur di hujung tanduk. Boleh jatuh kemungkaran Allah yang membinasakan mereka, sebagaimana yang telah Allah ceritakan pengajaran dalam Al-Quran. Contoh yang pernah disebut sebelum ini, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah Fir'aun, kisah Namrud, dan kisah-kisah umat yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi kalau bicara bab kaum Ad, kaum Samud, Qarun ataupun Fir'aun, Namrud,
tak habis dah masa, tak cukup masa dah. Kaum Ad saja pun tak cukup masa. Jadi bila kita bilang pokok kaum-kaum ini yang diceritakan Allah dalam Quran, ini ialah kesan daripada apabila parahnya penghayatan yang gagal diambil perjalanan pada sudut kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Sebaliknya dia mengikut dan menurut keinginan nafsu. Nafsu sebagai Tuhan dan Raja. Sedangkan kita Ramadan baru ni menundukkan liarnya nafsu kita supaya menjiwai nilai ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah. Biar sampai maksud kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu disusuli dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas, luhurnya hati kita, menyerah diri kepada Allah, sehingga kita berpegang dengan prinsip agama, beramal dengan perintah-perintah Allah Ta'ala yang dinamakan berpegang teguh dengan agama, walau karihal kafirun, walau dibenci oleh orang-orang yang kafir. Kenapa Allah sebut walau dibenci oleh orang-orang yang kafir? Di sini menggambarkan bila kita berpegang kepada prinsip agama, berpegang dan beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan orang kata apa? Istiqamah, maka menambahkan kebencian dan permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Contoh, bila Allah cerita kepada kita kisah Ahzab. Kisah Ahzab, tentera Ahzab yang bergabung daripada kedudukan mereka itu, bilangan ataupun kumpulan yang satu dalam menentang kebenaran Islam, lalu bersatu padu bergabung menjadi 3 kumpulan yang besar nak menghancurkan kedaulatan Islam yang dipandu, yang dipimpin oleh Nabi SAW dalam negara Madinah pada waktu itu. Bayangkan 10,000. Mereka itu dinamakan Pakatan Ahzab. Ada saktah sikit, Pakatan lama sikit Ahzab. Maknanya apa? Kumpulan itu ialah gabungan antara Yahudi, musyrikin dan munafikin. Plus tambah satu lagi, hak jenis cari makan. Jenis atas pagar, dia tengok mana kuat, dia pun bersama dengan kelompok itu. Mana yang lemah, dia pun lari ngundung slow-slow. Hak tu ada semua sepanjang zaman jenis cari makan ni. Hak ni bahaya. Hak ni tak boleh pegang buku, lalang ni bahaya. Jadi kumpulan ini terbentuk pada tahun ke-5 Hijrah. Tahun ke-5 pembinaan ataupun tertegaknya negara Islam Madinah. Bulan Syawal mereka bertindak dengan satu misi, gabungan 3 kelompok tadi nak serang Madinah dengan bilangan 10,000. Sedangkan Madinah waktu itu dipimpin oleh Nabi, campur orang Islam, campur orang awam, kanak-kanak, orang tua, dan orang bukan Islam, 3,000 orang keseluruhannya. 10,000 nak kejar 3,000. Agak-agak sipir mudah, sipir logik akalnya, mana menang? Confirm lah 10,000 menang. Logiknya gitulah. Namun kalau tolak lagi, tapih lagi, betul-betul hak yang mahir berperang daripada 3,000 tu 1,000 orang je yang menjiwai ataupun yang mahir perang, 1,000 orang. 2,000 tolak tepi, orang awam. Lagilah nampak jelas 1,000 nak lawan 10,000 dak makan cekak. Jadi apa yang nak diceritakan di sini, kita nak ambil satu pembelajaran dan motivasi buat kita. Di saat penentangan dan permusuhan musuh-musuh Allah ni di kalangan Yahudi dan musyrik, daripada ayat yang saya baca awal tadi, bahawa permusuhan mereka keras. Maknanya permusuhan mereka itu begitu bersungguh-sungguh. Tidak ada jalan, tidak ada orang kata apa,
tempoh masa berhenti mereka menentang dan memusuhi Islam di kalangan Yahudi dan di kalangan orang-orang musyrikin. Contohnya kita tengok di zaman Nabi SAW, mereka telah berjaya membentuk kepungan yang besar secara fizikal untuk menggagalkan dan memadamkan cahaya Islam yang dipimpin, yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Namun kita nak ambil satu pelajaran bagaimana hakikat orang-orang yang menjiwai la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Dan juga kaitan dengan bacaan dalam sembahyang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami sembah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Perasan ke tidak kita baca ayat ni dalam sembahyang hari-hari, 17 kali sehari. Kita sebut depan Allah Ta'ala, bukan sebut depan Pak Mak, Pak Abu. Kita ngadap kiblat, kita sebut depan Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya semata-matalah kepadamu wahai Tuhan kami sembah. Takkan kata-kata ungkapan ini kata-kata retorik. Tak. Kata-kata yang tidak bersifat roh. Mesti kita ungkapkan kalimah ini dengan penuh roh, dengan penuh penyerahan, penghayatan. Itu maksud dia. Jadi gambaran generasi pada zaman berlakunya perang Ahzab, mereka menghayati kalimah-kalimah yang diungkapkan oleh mereka ketika solat. Mereka menghayati kalimah-kalimah mereka di saat mereka melakukan takbir raya ketika mereka meraihkan Aidul Fitri dan Aidul Adha dalam kehidupan mereka. Bila mana para orang beriman tengok puak-puak Ahzab 10,000 lekong Madinah, kepung Madinah, apakah keadaan mereka yang Allah ceritakan dalam suratul Ahzab? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Di saat orang-orang beriman melihat gerombolan Ahzab, tentera Ahzab, geng-geng Pakatan Ahzab mari kepung Madinah ni, mereka tak mampu nak masuk Madinah dan mereka sedang berusaha untuk masuk ke Madinah. Pasal apa mereka tak mampu pecah masuk ke Madinah? Pasal Nabi terima cadangan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang asal daripada Parsi, memberitahu bahawa teknik perang di Parsi sebagai kuasa besar dunia nak selamat benteng pertahanan daripada dicerobohi musuh, kena gali parit. Dan parit tu jangan kita nampak gambaran parit macam kampung kita. Parit itu seluas di mana kuda tak mampu nak melepasi lompatan tu, nak lompat parit tu. Dah. Mana luah lah. Ibarat kata jarak dia dah daripada sana sampai sini. Luah lah. Kuda mana lepas lompat. Kemudian disusun tentera pula untuk menjaga sempadan itu. Lagi tak lepas nak masuk. Tapi dalam masa yang sama, pok-pok Ahzab memang dia nak masuk juga. Daripada situlah orang-orang beriman bila tengok pok-pok Ahzab ni, mereka dalam bilangan yang sedikit. Tapi bagaimana kita nak belajar iman dan tauhid yang ada pada mereka? Prinsip agama yang cemerlang yang dicontohkan mereka kepada kita. Mereka kata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dia tengok bala tentera Ahzab, mereka kata benarlah perkhabaran Allah dan Rasul, dan benarlah janji Allah dan Rasul. Apa maksud di sebalik kalimah ungkapan mereka yang dinukilkan Allah dalam Quran ini? Allah dan Rasul memberitahu kepada kita, makin kuat kita berpegang teguh dengan agama, makin istiqamah kita berpegang dengan prinsip agama, makin besar kebencian dan permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman
yang berpegang teguh dengan agama dan memperjuangkan agama. Itu kena faham. Jadi sebab itulah tahun kelima hijrah besar bilangan tentera musuh Allah Ta'ala, 10,000. Namun orang beriman mengimani akan perkhabaran Allah, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah dalam diri mereka kecuali iman yang makin teguh dan sejahtera untuk berhadapan dengan isu yang melanda mereka pada waktu itu. Di sini kita dah nampak kualiti iman dan akidah yang ada pada mereka. Sebab itulah musuh-musuh Allah begitu susah hati dan takut bila orang Islam mencapai tahap akidah yang sedemikian. Jadi cara untuk mereka nak capai kekuatan dalam melemahkan dan menghancurkan Islam, mereka guna kaedah kepungan. Kalau zaman kita hari ini, mereka lagi ambil langkah yang lebih maju ke hadapan dengan mengepung orang Islam melalui serangan pemikiran. Itu maksud yang saya nak sampaikan. Kita sebut sikit kisah Ahzab zaman Nabi. Pasal zaman tersebut itulah senjata kuat mereka nak hancurkan Islam. Mereka kepung Madinah dengan fizikal, dengan secara jelas terang-terangan zahir mereka. Tapi zaman kita mereka tak mampu dah berbuat demikian sebab sejarah telah pun mengajar mereka. Orang-orang Islam kuat berpegang dengan akidah, mereka tak akan mampu mengalahkan orang Islam. Orang Islam yang memiliki ketakwaan yang teguh, mereka tak akan mampu mengalahkan orang Islam. Tetapi sekiranya umat Islam gagal mencapai ketakwaan, gagal mencapai akidah yang teguh dalam diri mereka, mereka ada peratus yang besar untuk menguasai dan meluruhkan, menghancurkan orang-orang Islam. Sebab itu hari ini musuh-musuh Islam menggunakan serangan pemikiran sebagai senjata berbisa mereka kepada orang Islam. Sebab itu setelah kejatuhan empayar Islam yang saya sebut awal tadi, Turki Osmaniyah, sejak kejatuhan empayar Islam itulah berlakunya penyebaran dan penularan ideologi pemikiran yang disebut kepungan Ahzab zaman moden, yang membawa kepada penghakisan keyakinan orang Islam terhadap cara hidup Islam. Sebab itu kita lihat hari ini kritikannya dunia kita orang Islam hari ini terbelenggu dengan liberalisme. Dulu sekularisme. Kejatuhan empayar Turki bermula di zaman Kemal Atatürk menguasai ataupun merosakkan, membelenggu Turki dengan sekularisme. Kemudian naik lagi setahap hari ini liberalisme, membawa kepada kefahaman agama yang dilihat sebagai menyalahi tuntutan yang sebenarnya. Mulut khabar nak agama, tapi pelaksanaannya tidak mengiringi apa yang diungkapkan pada mulutnya. Itu bahaya. Dia jadi kecelaruan dengan menimbulkan isu-isu ataupun menimbulkan kebangkitan desakan seperti tuntutan hak asasi manusia, hak sama rata. Nampak slow dia masuk. Itu yang berlaku pada dunia umat Islam, termasuk negara kita hari ini. Mulut ungkapan istilah-istilah Islamik. Dulu rahmatan lil alamin. Lately dengar bunyi madani je bunyi. Lately ni. Makna kata. Dah belah sebut madani, mari bala pula. Nak tak mari lagi, nak mari bala. Dia jemput apa? Coldplay. Kumpulan artis apa? Rock band. Kita rasa kejut pula dengar. Apa ni mari pula budaya ni lama dah. Ibarat kata mendak budaya ni sejak pada Covid. Cokeh semula mari. Rasa boleh nyo pula kita.
Wal iyazubillah, minta jauh dah. Takkan dak serik kena COVID-19. 2 tahun kena kurung. Dunia yang luas tanpa sempadan ni tiba-tiba sempit jadinya. Pasal apa? Allah timpakan musibah bala buat mari makhluk halus dan apok. Kita terperangkap. Tak boleh buat apa. Kita kena kurung dalam rumah sendiri sebab berlaku PKP. Kenapa? Sebab kenapa dikuatkuasakan PKP tu? Kalau tak kuatkuasakan PKP tu, jawab dia ramai yang kena jangkitan virus. Dah. Dunia yang luas jadi sempit. Ni bahaya. Kurung dalam rumah kita. Dah ambil pedoman lagi. Apa saya bunyi sangat pasal Coldplay ni? Pasal kalau tuan-tuan boleh Google, taik nama artis Coldplay ni, kumpulan dia ni. Mereka ialah di antara artis yang memperjuangkan apa? LGBT. Mereka duk kibar-kibar bendera dia. Apa bendera dia nak kena LGBT ni? Bendera warna-warni, bendera pelangi. Bukan aiskrim pedal pop. Bendera pelangi. Tak. Cubalah Google tengok sendiri. Tak, kita cakap berfakta. Tak. Hak sedihnya, sepatutnya kita orang Islam lepas Ramadan raikan kemenangan di bulan Syawal ni, benar-benar menjiwai sifat hamba Allah, rasa ubudiyah kepada Allah sebagaimana kualiti ubudiyah yang dicapai oleh para generasi awal umat Islam. Tidaklah kita menyetujui kepada apa yang sedang nak berlaku, yang bakal berlaku. Sepatutnya tak boleh reda dengan kehadiran kumpulan-kumpulan yang songsang ini. Tak. Bukan kata kita anti hiburan. Islam taklah mengharamkan hiburan secara mutlaknya. Tak. Yang haramnya hiburan yang menyalahi syariat. Termasuklah yang menyalahi syariat itu ialah yang jenis memperjuangkan agenda-agenda seperti yang disebut tadi. Liberalisme yang merangkumi padanya LGBT. Dah, LGBT saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. L tu bersempena apa dia? Lesbian, jenis golongan perempuan suka perempuan, ditambah lelaki nak perempuan. G, kumpulan gay, lelaki suka lelaki. B, bisexual. Hak ni bahasa jenis tamak kiri kanan bahagian belaka, lelaki puan tak kira ni. Tak. T, transgender. Allah jadikan dia molek-molek lelaki, buat pembedahan alat sulit, tukar jadi puan. Sedang molek segu belaka, sealiran popok ni gabung jadi LGBT. Sebab tu dia raya warna-warni. Warna-warni kehidupan, asalkan bahagia. Nah, kita nak bahagia-bahagia pun tengoklah sempadan batas. Tengoklah apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi ajar pada sabdaannya. Ini masalah kita. Bila kita leka ataupun hanyut dengan kemajuan yang ada pada hari ini, yang diturap melalui acuan penjajah, acuan barat, kita tak sedar yang kita ini tergolong pada kumpulan-kumpulan yang menyalahi acuan Islam. Tak. Hak sedihnya pula dah terang-terang dah tahu tak betul kumpulan ni, ada pula sebut welcome, selamat datang. Dah, tak tahulah siapa. Tuan-tuan cari sendirilah siapa sebut selamat datang Coldplay. Dah. Macam kata selamat datang bala Allah, gitulah. Nah, we atas butir aja senang. Dah, tak kata gitu tak jelira, tak sedar. Dah. Hak terang-terang tak betul, kita kena canggah. Kita kena betulkan. Tak boleh. Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil maksiyah maksiyah. Redha dengan kekufuran, kufur kita. Redha dengan maksiat, maksiatlah kita. Biarlah sembahyang bang tunggang-tungging lekak dahi pun, tapi kita redha dengan kehadiran maksiat. Jangan. Tak boleh. Kita ada prinsip, kita ada jati diri. Sebab itu Allah Ta'ala sebut walau karihal kafirun,
Bila kita nak menterjemahkan prinsip agama, bila kita nak menterjemahkan apa dikatakan jati diri kita sebagai orang Islam yang sebenarnya, sudah pasti menimbulkan kemarahan orang-orang kafir. Kalau setakat kita semayang, puasa, zakat, haji, orang kafir tak marah. Tidak marah. Itu juga berlaku di zaman Nabi. Di saat Nabi sudah membina pengaruh sebagai membawa wadah tauhid, akidah, mengabdikan diri kepada Allah. Lalu sokongan ataupun pengikut Nabi makin ramai, maka puak-puak musyrikin mereka tak mudah-mudah untuk sekat siapa yang solat, siapa yang beribadat dalam Islam, dalam pengamalan Islam. Tapi mereka marah bila usik urusan mereka nak menyembah patung-patung berhala. Mereka marah bila diusik amalan budaya mereka minum arak, berjudi, berzina. Sebab tu kebencian orang kafir terhadap kebenaran Islam di atas perkara-perkara tadi. Dan begitulah bila kita nak melarang perkara-perkara maksiat tadi, memang timbul kebencian dan permusuhan orang kafir. Tidak belakangi akan timbullah pertembungan. Dah kalau timbul pertembungan itu dah buat apa? Jadi tak harmonilah, balahlah kita. Bila kita bertembung di atas dasar iman dan kufur, tak dosa. Bahkan ini satu wajib untuk kita hancurkan kekufuran. Kita hapuskan dan padamkan kebatilan mengikut panduan syariat yang telah pun diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, bukannya kita bertembung sahaja, benda tak betul, tak betul. Tak boleh kita berkompromi. Kan Nabi sudah ajar kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa kalangan kamu yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Beri nasihat, beri teguran, beri peringatan. Tak mampu dengan lidah, benci dalam hati. Namun Nabi sebut benci dalam hati itu ad'aful iman, selemah-lemah iman. Sedangkan kita mampu mencegah, tiba-tiba ambil jalan selemah-lemah iman. Kau memang sepandai, kau tahu kata. Nah, hidup nak yang terbaik, pakai kenderaan yang nak terbaik, pakai pakaian yang nak terbaik, tak ambil ala kadar. Tapi lambat agama ambil ala kadar, tak jadi. Nah, sedangkan Allah sebut dalam Al-Mulk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menilai, menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Jangan kita terpesona dengan nikmat dunia, nak pakaian yang terbaik, nak kereta yang terbaik, nak rumah yang terbaik. Tak salah, tapi dalam bab beragama, beramal dengan agama, dapat tak yang terbaik kita ni? Takkan main ala kadar sama. Itu yang habis lepas Ramadan tu, sejid surah jadi suram semula, kurang jemaah. Dah. Mujur masjid ni alhamdulillah nampak imarah comel lagi dah. Okay, dah nak buat cadangan dah ni. Kalau kurang orang tadi nak suruh AJK masjid buat gini je, tepah banner besar-besar tulis, kami para jawatankuasa masjid merindui dan mencari jemaah kami yang hilang. Tepek depan pintu pagar masjid, mana hak pintu pagar masuk, tepek belakang. Hak jenis hilang, gaib, absent dah lepas Ramadan tu dia baca, oh stepek kena atas kepala. Baru tahu. Masa Ramadan, Masya Allah, ramai sangat boleh mari sejid surah. Habis Ramadan hilang daripada radar, tak dapat dikesan. Tu bahaya. Ni kesan liberal, kesan pemikiran yang berjaya ditanam sehingga dinampak agama tu pada kefahaman yang salah. Pada penghayatan ubudiyah itu yang salah. Ini yang kita nak betulkan dalam masyarakat. Namun bila kita betulkan inilah, di saat kita nak betulkan ini, memang akan ada kena bekok notong, bekok sikit, bekok banyak.
minta maaf lah. Awak kena. Contoh makna kata. Dok kata wasi ni di Papua Nugini tu. Lebih kurang. Dok makna kata. Maknanya kalau kena tu, itulah dia kaedah kita belajar, kaedah kita menuntut ilmu. Sebab kita belajar, kita menuntut ilmu adalah untuk kita reflect pada diri kita dan sekeliling kita dan masyarakat setempat kita. Itu sepatutnya. Kaedah dia begitu. Sebab Allah perintah kita orang beriman apa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dihumbankan ke dalam neraka Allah. Termasuklah ahli keluarga itu, bila kita dan masing-masing ada keluarga, dia akan bersifat masyarakat. Kita pakat betul kehidupan masyarakat kita ni. Sebab sudah begitu tepu dengan pengamalan cara hidup yang dibina acuannya oleh para penjajah sekian lama, lebih kurang 100 tahun yang lalu. Setelah kejatuhan empayar Islam, dia punya penularan ideologi itu mengambil perjalanan hampir 100 tahun. Inilah kesan daripada penjajahan pemikiran itu. Dia tak berlaku sehari dua, tak berlaku setahun dua. Dia punya tanam tu sampai ke bersarang candu. Cuba tengok di Turki, candunya sekularisme sampai ke hari ini 70 ke 80% Islam mereka hanya pada nama sahaja. Tidak pada pengamalan agama yang sebenarnya. Bab pakaiannya gagal tutup aurat. Bab solatnya ada yang tak solat. Betul? Cubalah tengok sendiri, pergilah. Budaya sosial budayanya dah dicemari. Dahsyat. Dan itulah yang berlaku negara-negara umat Islam termasuk negara kita. Cuma alhamdulillah negara kita ni tak sama suasana seperti di Turki. Perkembangan agama di sini adalah lebih baik lagi kita tengok. Tu pun kita mengalami kecanduan penjajahan yang berlaku sehingga berlakunya keadaan umat Islam, berlaku perpecahan akibat ideologi-ideologi, acuan-acuan hidup seperti yang disebut Islam sekular, Islam liberal, Islam kapitalis, Islam sosialis. Sehingga kita tidak mencapai satu kata sepakat untuk sama-sama menjunjung perintah Allah dalam menjiwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hari ni kita tengok orang Islam sama orang Islam tunjuk agah berani, gagah, debel. Sama orang kafir, kelok kepala. Betul atau tidak? Sama orang Islam agah, tunjuk debel samsing dia. Sama orang kafir, tak berlawan, kelok kepala-kepala. Silap bulan, jadi pak turuk pula jadi. Nah, nampak? Kita beritahu benda realiti. Kalau kita tak ubah perkara ni, kita tak akan capai apa yang dikatakan nilai keredaan, rahmat dan keberkatan. Ni tambah-tambah nak mari pula penyanyi LGBT pula. Sedih kita. Doalah biar tak jadi konsert tu. Biar tak berjaya program tu. Tak. Ini satu perkara yang sedar. Dalam mari tu bukan free. Dalam tempatan kita pun, kalau kita, siapa yang ambil perkembangan dunia artis jenis bahasa kemaruk gila dunia hiburan ni, kalau dia celebrate, dia sambut program-program, jemput artis-artis ni, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak berapa bayaran artis ni? Hak jenis-jenis 5 star ni, hak tempat tang yang lokal, 20k ke 30k. Bersih poket masuk untuk diorang. Hotel, kapal terbang asing. Itu baru artis tempat tang. Kalau artis overseas, kan 30k. Tidak sekali ganda, komang-komang. Dah siapa bayar ni? Pak Abu, Pak Mak, Pak Ali. Fikir-fikir kan. Takkan kita berbelanja besar nak undang bala Allah Ta'ala? Cerdik ke tak cerdik? Fikirlah sendiri. Kita bicara pasal penghayatan agama. Dalam bab agama, orang awak mari peringatan, dia kutuk rapat jik, dia pandang serong.
Kalau bab material kebendaan lagilah tak dipandang pokok ni, tok tepi. Makna kata. Nah, kalau artis-artis dipuja sanggup dibayar dengan nilai yang mahal. Tapi mereka bawa bala, bukan bawa pahala. Kena faham molek tu. Jadi itulah fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Biar kita sedar, celek mata, jiwailah tanggungjawab kita sebagai khairul ummah, dan menjiwailah kita tanggungjawab apa yang kita ungkapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga kalimah takbir setiap raya yang kita lakukan, la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tu tak masuk lagi bicara la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, tapi masa agak mencemburi kita. Dah 8.45 dah. Kalau sanggup tunggu sampai 2 pagi tak apa, kita syarah panjang. Dah. Tapi saya nak balik. Tak mana kata. Tapi tak apalah, to be continue lah. La ilaha illallah wahdah tu. Tapi cukup yang ni pun kalau kita mampu capai dan mampu menjiwainya, insya-Allah kita akan mampu membina semula kekuatan umat Islam, tamadun Islam, dan juga apa dikatakan mampu untuk kita mengundang rahmat Allah, keredaannya yang membawa keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bahawa ada makna kita meraihkan Syawal, kehangatannya bukan hanya hangat dengan jamuan-jamuan raya, hangat dengan akidah tauhid keimanan yang sebenarnya, yang mampu menjiwai tanggungjawab khalifah Allah di atas muka bumi ini, insya-Allah. Barulah kita akan mampu mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Marulah kita jelira molek nikmat Islam dan iman yang kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala ini, insya-Allah. Jadi saya mengira itu sekadar ringkas perkongsian pada malam ini. Saya tak guna kitab pada malam ni. Asalnya guna kitab, tapi dia mari rasa nak sebut benda ni. Tuhan atau ilham kita untuk sebut perkara ni. Pasal nampak suasana hari ni begitu kritikal dengan penularan ideologi yang tak dibendung ini, seperti liberalisme ini yang begitu kuat mengekang dunia umat Islam. Kita nak selamat kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita, supaya kita tidak diundangnya kemurkaan Allah ke atas kita. Kita nak jauhkan daripada bala Allah menimpa kita. Biarlah kita berusaha sedaya upaya kita untuk membina rahmat dan keredaan Allah menaungi kehidupan kita, insya-Allah. Itulah sekadarnya. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.